Sudah terlampau dini hari, belum lagi tapak. Muda-muda dua kali jaga orang tua, berkali tidur. Embun jantan rintih-rintih, terdengar puyuh panjang bunyi. Hutung sejekat tinggal sejari, itulah alamat hari nak siap. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta seluruh makhluk. Ia telah mencipta manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar dengan pena. Ia mengajar manusia ilmu pengetahuan yang tidak diketahuinya. Sebenarnya, manusia itu bersifat melampau dan takbur kerana melihat dirinya mempunyai harta kekayaan. Sesungguhnya, kepada Tuhanmu lah kembali manusia. Tuan hamba telah membebaskan hamba dari jaring-jaring yang kianat tadi. Bukan hamba yang membebaskan, Allah yang membebaskan. Hamba adalah alat semata. Nama hamba Ahmad Mukhlis Shah. Hamba adalah Raja Muda Negeri Panca Negara. Ayahanda bernama Sultan Sulaiman Shah. Tuan hamba yang seindah mutiara tentu diberi panggilan yang indah merdu. Nama hamba Bongsu. Bongsu? Putri Bongsu? Apa dia? Puteri? Hamba gelarkan tuan hamba Putri Baiduri si Pandan Muda. Nama hamba Bongsu. Kenapa tuan hamba membebaskan hamba tadi? Hamba disuruh berbuat begitu. Siapa yang menyuruh? Ada yang menyuruh. Apa lagi yang disuruh? Ambil kitab ini dan baca. Sudilah apa kiranya ikut ke istana hamba. Istana? Apa dia istana? Tempat hamba bersemayam. Bersemayam? Tempat hamba... Hamba dengar suara azan.
Hamba tak dengar pun. Cuba dengar dengan hati. Bagaimana? Bacalah kitab itu. Mengapakah mimpi sedemikian rupa? Apa petanda? Siapakah perempuan itu? Di manakah negerinya? Kadang! Tunggulah tu. Keledek dan Tiung tidur sebantal dan seselimut rupanya. Ampun tuanku. Patik berdua jadi macam ni kerana tak cukup selimut, tak cukup bantal tuanku. Benar tuanku. Kata Datuk Menara, kita terpaksa berjimat tuanku. Nanti beta perintahkan Datuk Bendahara supaya memberi kamu bantal dan selimut. Ucapan terima kasih yang tak terhingga Patik berdua sembahkan. Di atas kemurahan hati tuanku terhadap patik berdua pacal yang hina dinaingi tuanku. Dan tadi, beta nampak keledek terangguk-angguk dan Tiung pula mencebik bibir. Kenapa? Itu tuanku. Si keledek terangguk-angguk kerana menghadap matahari naik. Patik pula mencebik bibir kerana menghadap matahari jatuh. Tuanku. Negara makmur, kapal berlabuh. Rakyat jelata, bermurah hati. Matahari naik, matahari jatuh. Ke mana arah tuanku nanti? Bijak kamu keledek. Bijak Tiung. Terima kasih tuanku. Tuanku, isteri kau Patik tanya tuanku. Silakan. Apa puncanya tuanku kemari? Beta hendak kabarkan tentang mimpi beta malam tadi. Bermimpi tuanku? Ya. Mimpi pasal apa tu tuanku? Tuanku,
Patik memang suka mendengar pasal mimpi. Kalaulah tak menjadi salah tuanku, ceritalah pada Patik berdua tuanku. Benar tuanku, Patik pun macam tu juga. Sila Silakan tuanku. duduk tuanku. Silakan. Mimpi apa tu? Sungguh aneh mimpi beta malam tadi. Beta bermimpi. Beta bertemu dengan seorang putri yang cantik jelita. Dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan beta rasa ada amanat yang diberikan pada beta. Apakah ada perempuan seperti itu? Ada tuanku. Ada punya tuanku. Mesti ada. Haruskah beta pergi mencarinya? Mesti tuanku. Kita mesti pergi cari. Jangan putus asa tuanku sampai dapat kita cari tuanku. Betul tuanku. Tapi di manakah gerangan negerinya? Itu jangan kisah tuanku. Yang pentingnya kita mesti pergi mencari. Sungguh tuanku. Dan kalau bertemu, Apa pula? Kita cekok. apa kata kamu, Tiong? Tak ada tuanku. Memang benar tuanku. Apa yang benar? Perempuan tu tuanku. Perempuan tu tuanku. Mesti ada tuanku. Mana kamu tahu ada, Tiong? Tuanku, mimpi tuanku mimpi diraja. Masa kan berani dipermainkan malam tuanku? Tuanku bukan orang kebanyakan tuanku. Ya tuanku. Kelirik, tuanku. Apakah firasat kamu tentang mimpi beta malam tadi? Tuanku, walaupun Patik tidak tahu, tapi Patik berdua yakin dan percaya yang mimpi tuanku bukanlah sebarang mimpi. Mimpi tuanku penuh berarti kerana tuanku adalah tuanku. Kalau bukan sekadar bisikan malam, beta harus berbuat sesuatu. Mesti tuanku. Kledek, Tuanku, cuba kamu ceritakan tentang mimpi yang pernah kamu alami dan apa kesudahannya, jika ada kesudahannya. tuanku, mimpi Patik dan juga mimpi Tiong, Patik berdua anggapkan adalah sekadar citra rasa hajat tak sampai. Sungguh tuanku. Dan kalaulah tidak kerana mimpi, Alamat hidup pun dan Patik berdua tuanku. Itulah perbedaannya tuanku. Ananda Puteri Bungsu, Ayahanda, cuba dengar ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru pada umatnya yang tinggal di Madinah, tidak kira orang Yahudi ataupun orang Islam, supaya hidup bersatu padu. Sebab sekalian manusia adalah hamba Allah, tidak kira warna kulit, bangsa dan lain-lain lagi. Sebab itulah ayahanda tidak teragak-agak berkahwin dengan bondamu yang berasal dari negeri Cina. barangkali itulah sebabnya manusia dijadikan dari berbagai bangsa, Ayahanda. Memang begitu. Supaya dapat membina muhibah antara satu sama lain. Jika hidup dengan berpuak-puak, serta memandang pada puak lain dengan persangka yang tidak sihat, adalah satu jalan membawa kepada perpecahan. Kata Kiai Amrullah, kita hendaklah bersyukur kepada kurniaan Allah dan janganlah kita menjadi tamak. Memang benar anak anda. Dan seharusnya kita menjadi orang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan. Malam tadi, anak anda bermimpi. Mimpi yang sekarang menimbulkan banyak soalan. Mimpi? Apakah gerangan mimpi anak anda itu? Anak anda menemui seorang anak raja yang terperangkap di dalam jaring yang bengis. Ada suara timbul di hati, menyuruh anak anda membebaskan dia. Pula,
ada nasihat tergerak di kalbu, menyuruh anak anda memberi padanya sebuah kitab suci. Yang membingungkan, siapalah anak anda ini yang disuruh berbuat begitu? Apa tamsirnya, ayahanda? Ananda, Ananda tahu tak cerita Puteri Nilam Utama? Ayahanda belum pun cerita lagi. Bagaimana ceritanya, ayahanda? Ceritanya begini. Pada satu hari, Puteri Nilam Utama merayakan ulang tahun hari jadinya. Banyaklah orang-orang besar dan kaum keluarga yang datang. Dalam masa majlis sedang berjalan, tiba-tiba Puteri Nilam Utama diberitahu ada sekumpulan orang kampung nak menghadap Puteri Nilam Utama memberikan ucapan selamat hari jadinya. Puteri Nilam Utama pun memberi kebenaran mereka masuk dan mereka pun masuklah menghadap. Mana meriam hendak dibakar, mana lesung hendak ditunjuk. Mana meriam hendak dibakar, mana lesung hendak ditunjuk. Mana obat hendak dijemur, mana labutan hendak dibuka. Mari, mari, mari bersama. Mari, mari, mari bersama. Rela lesu menunggu lesu, rela puntang berjemur panas. Rela lesu menunggu lesu, rela puntang berjemur panas. Rela harum hutan berduri, rela mati bakar meriam. Mari, mari, mari bersama. Mari, mari, mari bersama. Mana capek, tolonglah pimpin. Mana buta, tolonglah bantu. Yang tulis, tolonglah dikabar. Yang lemah, tolonglah dipapa. Usah mati bakar meriam, usah lumpuh menumbuk lesu, usah kondang berjemur panas. Tuan hamba telah berjasa. Sedih, sedih, lagi sedih.
Selepas itu, Okey. Puteri Nilam Utama pun terus ikut orang-orang kampung itu tadi. Kemana perginya ayahanda? Dan apa yang dibuatnya? Kata orang yang punya cerita, Puteri Nilam Utama menjadi marhain, membawa petunjuk. Ayahanda, itulah gerangan maksud mimpi anak anda. Sebegitu jelas sekali. Pada mulanya, anak anda tak nampak. Ayahanda telah membuka hati anak anda dengan kisah Puteri Nilai Utama tadi. Oleh itu, anak anda juga akan keluar menjadi musafir dan pergi berguru, mencari ilmu dan menyampaikan petunjuk. Jangan anak anda. Anak anda semudah itu. Tinggallah bersama Kanda Azbul Azam. Kalau ada jodoh nanti, anak anda harus bersuami. Tak usahlah ikut ayah anda. Jika paduka ibunda masih ada, mungkin berat rasanya mengatur langkah meninggalkan istana. Tetapi kini, anak dah lebih rela mengikut ayahanda ke mana saja. Jika ditakdirkan kita kembali ke istana, kita kembalilah. Baiklah. Kalau anak anda sudah nikat kuat di hati, bersamalah kita berangkat. Tapi ingat anak anda, selangkah keluar istana, anak anda bergelar bungsu saja. Ayah anda Imam Idris. Ayahanda, Anak anda. adinda. Ayahanda, Ya. apakah yang sedang dibicara dengan putri bungsu itu? Anak anda Azbul Azam. Ayahanda, Adinda puteri bungsu sudah nikat dengan keputusan dah ikut ayah anda. tidak teragak-agak lagi? Ada kalanya jika kita teragak-agak hendak buat itu, teragak-agak hendak buat ini, berkata saja tidak teragak-agak hendak mengambil tindakan. Tetapi sebenarnya teragak-agak. Selama itulah kerja tidak menjadi dan orang lain mentertawakan kita. Itu dia pendapat anak anda. Jadi, apabila anak anda Azbul Azam memerintah negeri ini selama peninggalan ayah anda, janganlah kerap kali berkata yang anak anda akan teragak-agak hendak buat itu dan ini. Fikirlah sedalam-dalamnya, baru bertindak. InsyaAllah, Ananda akan ingat pesanan ayahanda itu. Terima kasih, Ananda. Adinda putri bungsu, akan dapatkah Adinda menyesuaikan diri dengan kaum nelayan nanti? Adinda tidak tahu cara hidup mereka. Walhal tutur kata pun berlainan. Nama Adinda pun berlainan. Bila sampai di Tanjung Bayan, nama ayahanda bukan lagi Sultan Idris Pendita, tetapi Imam Idris saja. Dan nama adinda pula bukan lagi Puteri Bongsu, tetapi Bongsu saja. Kanda kagum melihat pendirian Adinda. Mungkin di satu masa nanti, Kanda pun akan menyamar, datang ke kampung Tanjung Bayan untuk melihat ayahanda dan Adinda. Ananda Azbul Azam, Ayahanda, ayahanda tinggalkan amanah, yaitu perintahlah negeri ini mengikut perlembagaan. Tidak kira bangsa dan keturunan rakyat jelata. Dagang senteri yang datang dan pergi, hendaklah dijaga dengan teliti. Ikutlah contoh baginda Rasulullah. Dan lagi anak anda, berilah petunjuk kepada adinda Tengku Ahmad Munawir. Anggaplah ia sebagai saudara kandungmu, walaupun bondanya bukan bonda anak anda. terima kasih di atas pesanan dan amanah ayahanda. Ananda berjanji akan melaksanakan segala-galanya mengikut kehendak ayahanda. Terima kasih Ananda. Oh ya, ayahanda dan adinda bungsu dah lama di sini. Mari kita berangkat ke istana. Silakan ayahanda. Silakan Ananda. Ananda Tengku Ahmad Munawir. Ya, ayahanda. Apa kabar Ananda? Baik, ayahanda. Ayahanda bertiga di sini rupanya. Puas sudah datang mencari untuk menghadap. Ingin bertanyakan tentang pemergian ataupun apa yang ayahanda bahasakan penghijrahan ayahanda itu. Ananda, Ya, ayahanda. takdir telah pun menetapkan ayahanda dan adinda puteri bungsu akan pergi ke Tanjung Bayan dan menetap di sana. Oh, adinda juga. Ya, Kanda. Bilakah ayahanda akan kembali ke istana? Ayahanda tak dapat nak menjawab soalan itu, Ananda.
Bagaimana pula dengan Adinda Puteri Bongsu? Adinda akan bersama-sama dengan ayahanda. Ananda, Ya, Ayahanda. sepeninggalan ayahanda, berilah taat setiamu kepada kekandamu Azbul Azab Baiklah, Ayahanda. dan jangan lupa menziarahi makam bondamu. Bondamu adalah seorang perempuan yang sederhana, yang paling saleh dan indah. Melalui bondamu lah Allah telah memberi kesedaran pada ayahanda. Kledek. Aku harap baginda Tuanku Ahmad Mukhlis Shah akan meninggalkan istana ini. Pergi mengembara, cari perempuan yang baginda jumpa dalam mimpi itu. Kenapa kau suka baginda buat begitu? Bolehlah kita ikut sama. Manalah tahu, untung-untung kita pula yang dapat rezeki. Aku pun rasa macam nak kahwin juga ni. Memang betul cakap kau tu, Tiong. Itulah. Aku pun tak juga. Kalau boleh. Kau dulu dah berjanji dengan aku nak ceritakan tentang Tengku Ahmad Mukhlis Shah. Jaga. Ikan apa kau buat umpan aku lah, Kledek? Jaga, Jangan makan ni. Jaga. Pegang elok. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Mari ikan. Jangan takut. Pakcik bukannya nak buat apa-apa. Pakcik cuma nak goreng je. Janganlah dia beritahu apa-apa dengan ikan tu. Tangkaplah dulu, bodoh. Mari. Ikan macam badan kau juga. Rezeki juga ni. Rezeki apa kecil benar. Dibuang Mari kita cuba lain. Lainlah. Cuba lain lah. Manalah Lain tahu. untuk sakit. Nanti ada ikan besar pula yang terlepas kat sini. Ikan besar takkan dapat dah. Kau takkan merasa ikan besar. Ya. Tadi kau suruh aku ceritakan kisah Tengku Ahmad Mukhlis Shah. Ceritakanlah. Kau nak dengar tak? Aku nak dengar ni. Cepat. Ceritanya panjang. Macam mana? Tapi seronok. Ibarat air pasang besar. Ikan masuk ke dalam dapur. Rezeki. Dahsyatnya. Dusun lebat dengan buah-buahan. Pokok yang tak pernah berbuah pun berbuah. Rezeki. Burung terbang beribu-ribu. Bersiul nyanyi berbagai lagu. Selaku hendak memberitahu permaisuri nak jadi ibu. Itulah masa. Itulah ketika putera raja dilahirkan ke dunia. Ahmad Mukhlis Shah. Nama jejaka. Warisi tahta panca negara. Kalaulah begitu keadaannya semasa baginda dilahirkan, bukan kepalang orangnya. Ya. Dan sejak dari kecil lagi, baginda dididik dan diasuh di dalam hal-hal agama, adat resam dan ilmu kepahlawanan. Aku masih ingat pada suatu malam, masa tu usia baginda belum lagi sampai 20. Kami ke Pekansari. Ambil lah. Tunggu dulu. Dua perak. Satu perak. Ambil dulu. Alah, dua perak. Ambil. Mana dia panglima dan pahlawan dalam negeri ini? Aku nak lihat. Aku bertaruhkan emas segumpal. Lawanku bertaruhkan apa saja. Datang 1, datang 10. Ini pendekar Badak Tampung, cucu Badak Raya. Aku petani. Pantang dicabar di bumi sendiri. Kau ingin menjual, aku sedia membeli. Kerbau betina jadi taruhan. Wahai petani, baliklah ke sawahmu. Engkau bukan sepadan dengan aku. Tapi sebab engkau menjangkau cabaran aku terima kau lawan aku. Serahkan saja kerbau betina itu padaku. Pukul. Rentak. Sebab
Pukul. Ayo! Berikan uang kamu semua padaku! Kalau tidak, tak boleh berniaga. Nanti. Dari hidup bertanjak malu, baik mati tengah gelanggang. Di sini, semua bangsa boleh berniaga. Baginda Sultan sendiri. Sedangkan bah kapar tak hanyut. Ini kan pula kemarau panjang. Cis, jika dayus terhadap bangsa, hidup akan menjadi hamba. Memang, aku asal petani. Berani hidup, berani mati. Harimau yang ganas lagi kupatah-patahkan. Ini kan pula petani tuan. Sudahlah. Ambil balik taruhan ini. Jangan takbo. Saudara-saudara semua, janganlah kita ketawakan orang yang jatuh. Hari ini mungkin hari dia. Betul. Faham? Come on. Nah, kemudian sini. Sesal, malu sendiri. Pendekar pun berbeza daripada situ. Wah, kalau gitu Tengku Ahmad Malaysia pun pendekar juga orangnya. Bukan saja pendekar, tapi pahlawan kau tahu. Kau tahu macam mana pendekar tu berlawan? Macam mana? Senang aja aku nampak caranya lah. Tunjukkanlah. Hei. Kalau dia tepis dekat sini, ada pula tepis. Sepak dekat situ, macam tu dia buang. Dia tumbuk dekat sini. Tepis ke situ. Lagi pendekar gunakan pukulan harimau.
Pula harimau? Ya, pukulan harimau. Tendangan tertenun marah. Tertenun marah? Tertenun marah dan cakaran helang sambaran. Wah, hebat. Pendekar tu guna kau tahu apa lagi? Ha. Tikaman ulat kejut. Wah, macam-macam lah digunakan. Macam mana cara tu? Tapi cara dia aku pun tak ingat lah. Tapi kan, baginda tepis senang je. Semuanya baginda dapat tepis, dibuang. Semuanya. Tapi kau tahu Kledik? Bila baginda pula memukul, macam ni kalau dipukul. Dia pukul macam tu. Kena sekali. Terpelanting. Kledik. Tiong. Itulah mimpi anak anda. Jadi dengan takzim, anak anda memohon izin di atas limpah kurnia ayah anda dan bonda. Apa kiranya anak anda dibenarkan pergi mencari perempuan yang membaca Al-Quran itu? Anak anda amat Mukhlisha. Bonda. Bukankah itu mimpi semata? Takkanlah anak anda hendak mengejar mimpi. Yang muncul dalam mimpi tidak harus dijadikan impian. Izinkanlah anak anda berkata sepatah dua. Bukan niat hendak berbeza. Tetapi oleh kerana kandungan mimpi itu sebegitu indah, bertatahkan kalam Allah, pada iman anak anda, tentu ada sesuatu petanda yang luhur, Bonda. Memang terbayang di hati ayah anda begitu sebelum anak anda sebutkan. Ada cara-cara hati insan digerak oleh Yang Maha Esa. Jika jalan telah terbentang, patut anak anda mengorak langkah. Dan jika anak anda bertemu dengannya, apa pula? Bahasakkah anak anda mengahwininya? Anak anda tidak tergerak ke situ, Bonda. Anak anda sungguh ingin menemuinya. Jodoh pertemuan Tuhan yang punya. Bagaimanapun, ayah anda berharap jika datangnya bersama kalam Allah, bertuahlah negeri Pancanegara jika anak anda bersemayam bersamanya di atas singgasana negeri ini. Bonda pun berhajat begitu. Mudah-mudahan sampai hajat bonda. Biarlah Tiong dan Kledik bersama-sama anak anda dalam pengembaraan ini. Tiong penuh pengalaman. Kledik pula pintar orangnya. Tidaklah anak anda akan merasa sunyi sangat. Mereka berdua ada-ada saja. Jika begitu kehendak ayah anda dan bonda, anak anda menjunjung duli dan menerima kasih di atas kemurahan hati ayah anda dan bonda. Kadam. Ampun, Tuanku. Suruh Tiong dan Kledik datang kemari. Titah dijunjung, Tuanku. Anak anda Ahmad Mukhlisha. Ayah anda. Anak anda tentu ingat apabila baginda Rasulullah sedang dalam perjalanan ke Madinah masa penghijrahan baginda bersama Saidina Abu Bakar di dalam gua Jabal Saul dan dikelilingi oleh musuh, Saidina Abu Bakar telah berkata, inilah agak saat dan ketikanya kita akan ditawan dan dibunuh kerana kita hanya berdua. Tidak, jawab baginda Rasulullah. Sebenarnya kita bertiga. Bukankah Allah itu ada bersama dengan kita? Selalu ingatlah akan Allah anak anda. Dan anak anda tidak akan gentar dan takut. Apa yang akan terjadi adalah kehendaknya. Ampun, Tuanku. Patik pacal-pacal sembah menghadap. Tiong, Kledik. Tuanku. Silakan. Tiong, Kledik. Tuanku. Anak anda Ahmad Mukhlisha akan pergi mengembara, melangkah lautan barangkali. Tiong dan Kledik pergilah bersama. Mana tahu dalam pengembaraan ini mungkin ada hikmatnya. Patik menjunjung kasih di atas pengurniaan Tuanku kerana telah memilih Patik sebagai kadam yang terhormat. Kadam terhormat konon. Patik memang gemar mengembara, Tuanku. Sebenarnya,
Masa Patik belum boleh berjalan-jalan, masa Patik kecil-kecil lagi tuanku, Patik dah pun berjalan-jalan tuanku. Ampun tuanku, Patik pun begitu juga tuanku. Kalaulah Tiong boleh berjalan-jalan, sebelum ia boleh berjalan, Patik dah pun panjat pokok kelapa. Sebelum Patik boleh merangkak lagi tuanku. Kledik, jika kail panjang sejengkal, jangan lautan dah diduga. Bagaimana Tuan Hamba boleh panjat pokok kelapa sebelum Tuan Hamba pandai mengangkat? Tuanku, ampunilah Kledik kerana telah berkata yang bukan-bukan, tuanku. Tuanku, sebenarnya begini tuanku. Ayah Patik meninggal semasa Patik masih kecil lagi tuanku. Ibulah yang selalu menanggung Patik di atas belakangnya tuanku. Dibawanya Patik ke sana kemari. Diikatnya Patik kuat-kuat. Ada kalanya ibu Patik panjat pokok kelapa tuanku. Dan Patik di atas belakangnya. Ikan kering lagi ketawa, mendengar tupai membaca kitab. Tuan Putri berurap-urapan, lipas di dinding, timpa perasaan, kadang terhormat konon. Sudahlah. Tiong, Kledik, tuanku. Kamu mesti ingat, kelopak mawar akan gugur, durinya tidak. Sungai mengharapkan mata air. Segala nasihat tuanku, Patik junjung di atas batu jemala Patik pacar yang hina ini, tuanku. Patik pun turut serta, tuan. Alhamdulillah. Ananda. Ayahanda. Bilakah agak-agak Ananda akan pergi berangkat? Esok selepas subuh. Sebelum tu Ananda hendak bertemu dengan sahabat berempat kerana ada amanah yang hendak Ananda tinggalkan. Sedia semua. Hak. 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 Baik, berehat. Kamu berdua mulakan permainan. Baik. Duduk di sini. Kata Tiong, Tengku Ahmad Mukhlis Shah akan membuat Tiong dan Kledik dalam pembaraannya nanti. Kalau begitu, hamba pun nak ikut sama. Hamba pun begitu. Hamba masih ingat lagi pesan Pak Guru. Katanya, pergilah mengembara, merantau, menjelajah dan tambahlah ilmu selalu. Belajarlah berkata apa pun. Katanya, ilmu pengetahuan adalah pusaka. Senjata yang paling tajam. Itulah kata perpatah. Si bodoh makanan. Rakyat negeri ini haruslah disedarkan. Ya, harus disedarkan. Ya, benar. Mari kita tengok. Assalamualaikum saudara-saudara sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata kau? Baik. Bila tuanku nak berangkat? InsyaAllah besok selepas subuh. Sebelum kita sambung bercakap, mari kita bermain dulu, Bagong. Oh, bagus. Silakan Bagong. Bukan akar, sebarang akar. Akar menjulang ke singgah sana. Bukan pendekar, sebarang pendekar. Anak raja, tonggaknya bangsa. Cari akar hati-hati pohon. Akarnya subur, hati pendekar. Tinggi pekerti. Tiada angkuh, sombong dan takbur. Renggang sebat, pohon senek.
Pandang hebat. Rakyat. Terata rakyat. Kunjung selalu. Ha. Anak pedati si Raja Kopat pandai pula menunggang kuda. Berani mati kerana sahabat manusia muda. Tangkap juga mereka. Akar menjulang. Naik tinggal sana. Bukan pendekar, sebarang pendekar. Anak raja, tunggaknya bangsa. Carilah hati pohon paut, akarnya subur. Hati pendekar tinggi keketi. Angkat sombong takbur. Rendang hebat si pohon sengih, tidak hinggap pohon dedalu. Pandang hebat atas peti ratna, terata rakyat kunjung selalu. Anak pedang pandai menunggang kuda, berani mati kerana sahabat manusia mulia. Itulah tanda. Bukan akar, sebarang akar. Akar menjulang ke singgah sana. Bukan pendekar, sebarang pendekar. Anak raja, tonggaknya bangsa. Hebat juga tuanku. Dah lama tidak pernah. Terima kasih Bagong. Dan jangan jemu berlatih. Kita mesti sentiasa bersedia. Malang tidak berbau dan banyak musuh dalam selimut. Masa berlatih tadi, hamba terkenal bagaimana tuanku menyelamatkan hamba. Seketika dulu, hamba tak sangka kawan menjadi lawan. Jikalau tuanku, habislah hamba dikerjakan. Benar tuanku. Kami semua banyak hutang budi pada tuanku dan ayahanda Sultan. Kerana dipilih menjadi rakan dan sahabat tuanku. Tidak, Ghaffar. Kita berlima bukannya rakan sahabat lagi. Kita berlima adalah bersaudara. Ghaffar, Syukur, Rashid dan Hamid, kesemuanya adalah pendekar-pendekar yang beramanah. Terimalah pesanan yang hendak dikatakan ini. Apa dia, tuanku? Janganlah kamu bermusuhan sesama sendiri. Pertahankan keluarga. Tak ada keluarga, tak ada bangsa. Tak ada bangsa, tak ada negara. Beragama pun susah nanti. Jadi, tangan yang lembut menimang bayi dapat juga mengangkat senjata. InsyaAllah, tuanku. Selagi lidah ini boleh menyebut Allah, janganlah tuanku bimbangkan. Kita tidak tahu asap dengki. Itulah kekuatan kita, tuanku. Bila agaknya tuanku akan berangkat pulang ke istana? Oh. Setelah niat tercapai di hati, InsyaAllah. Kalau tuanku perlukan kami, bila-bila saja, hantarlah berita. Ya, tuanku. Bila-bila saja. Terima kasih. Dan syabas kamu semua. Beta minta diri. Saya tahu. Assalamualaikum semua. Sila Tiaw. Jadi.